Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua yang bakal menonton video ini di YouTube. Seperti mana kami upload video ini di YouTube untuk tatapan umum juga. Kami daripada grup ketujuh akan membentangkan presentation kedua kami mengenai application of integration untuk mencari sesuatu volume. Subtopik ini daripada subjek Engineering Matematik 2 bernombor DBM 20023 Politeknik Nilai. Okey. Terutama sekali saya ingin mengucapkan kepada Encik Muhammad Sani bin Ahmad selaku kami punya pensyarah matematik. Okey, saya ingin memperkenalkan diri saya, Muhammad Daniel Maja bin Muhammad Badri, bernombor kad matrik 23 DKM 19F 2018. Terusnya kawan saya. Okay, nama saya Muhammad Omar bin Muhammad Firdaus, nombor matrik 23 DKM 19F 2021. Okey, nama saya Muhammad Muhyiddin bin Bedullah Hatta, nombor matrik 23 DKM 19 F2020. Nama saya Muhammad Izham Razik bin Muhammad Faizul, nombor matrik 23 DKM 19F 2019. Okey, saya akan mulakan dengan introduction of integration di sini. Okay, the processes of integration are used in many application. Okay, proses integration ini digunakan dalam macam-macam aplikasi. Contohnya seperti pembangunan dan juga kejuruteraan awam untuk membina suatu bangunan. Okay, seterusnya, the Petronas Tower in Kuala Lumpur experienced forces due to wind. Integration was used to design the building for strength. Okay, dekat sini secara faktanya the Petronas Tower, menara bergambar Petronas di Kuala Lumpur, dah memang ni tinggi, memang akan mengalami tekanan udara yang tak dapat dijangkakan. Jadi calculation integration adalah penting untuk digunakan dalam hal ini untuk design bangunan yang kukuh untuk tahan daripada tekanan udara. Bila bangunan terlalu tinggi yang di mana dipanggil artikel lain dipanggil sebagai pencakar langit, memang akan mengalami tekanan udara yang sangat-sangat tinggi. Jadi memerlukan calculation integration untuk dapat ketepatan bangunan yang kukuh. Okey, seterusnya the Sydney Opera House. Di Sydney Opera House ni lagi satu secara faktanya di Australia. Bangunan tu seolah-olah seperti bola yang telah dipotong-potong. Okey. adalah design yang sangat luar biasa. Jadi ia memerlukan pelbagai many differential equation. One type of integration was solved in the design of this building. Jadi macam-macam calculation digunakan untuk membina sebuah bangunan yang rekaannya luar biasa, untuk mengelakkan sebarang malapetaka atau apa-apa gempa bumi. Jadi ianya memerlukan struktur bangunan yang kukuh untuk jangka masa yang lama. Okey. Ia sangat-sangat penting kerana ianya sekiranya berlaku apa-apa, ia akan melibatkan pelbagai benda-benda, perkara-perkara yang buruk seperti kehilangan nyawa, menimpa orang-orang awam dan sebagainya. Okay. Other uses of integration include finding areas under curve surface, center of mass, displacement and velocity, fluid flow, modeling and the behavior of object under stress. Okay, di sini calculation ni juga untuk cari area curve dan sebagainya, untuk cari benda alih yang melalui setiap lencongan dalam suatu bangunan tu, dan juga sifat-sifat suatu bangunan tu untuk mengelakkan apa-apa jua malapetaka yang tidak dapat dijangkakan. Jadi di sini calculation ni sangat penting, integration sangat penting untuk kejuruteraan awam, pembinaan bangunan, arkitektur dan sebagainya. Jadi di sini ia sangat-sangat penting. Okey, seterusnya. Okay, introduction of integration. A certain object above, we already know how to find volume by using suitable formula. Jadi di sini calculation ini menggunakan macam-macam pembayang. Contohnya seperti bentuk-bentuk yang ada di sini. Bentuk seperti pasu, silinder, kon dan juga half sphere. Jadi di sini dalam calculation ni kita akan ambil sesuatu objek yang dalam bentuk 3D, seperti semua orang tahu bentuk 3D, dan kita ambil daripada pandangan sebelah.
kita ambilkan, kita letakkan dalam satu calculation, dalam graf untuk perkiraan volume, mencari sesuatu volume. Jadi di situlah tujuan kita untuk mencari sesuatu volume. Okey, seterusnya adalah solid of revolution. A solid of revolution is generated by revolving a plane area about a line called the axis of rotation. Jadi solid of revolution ni adalah suatu solid bentuk yang di mana melibatkan sesuatu kawasan area dan juga garisan yang dipanggil axis of rotation, iaitu putaran sesuatu axis, yang di mana kita akan ambil suatu axis itu untuk membuat perkiraan untuk mencari volume. There are 3 method of finding the volume. Next pages. Jadi ada 3 method, iaitu beberapa method untuk mencari 3 cara, kata lain 3 cara untuk mencari axis of rotation, iaitu volumenya daripada sesuatu sudut ke sesuatu sudut. Okey. Jadi seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya yang bernama Omar. Dia akan terangkan untuk keterangan seterusnya. Okay. So I would like to start the presentation with solid of revolution. So my friend just explained the meaning of solid of revolution. So for the solid of revolution, we have 3 methods to find the volume. So the first one is disk method. This method is useful when the axis of rotation is part of the boundary of plane area. Next is washer method, and it's useful when the axis of rotation is not part of the boundary of the plane. And the third one is cylindrical method. Use a cylinder to compute the volume. So I will start with disk method X. When the axis of rotation is the x-axis and the top of the plane area is given by the curve y equals to fx, which means f times x between x equals to a and x equals to b, then the volume is given by v, which means volume integrate ba pi y square dx equals to pi integrate ba f times x square dx. Okay. Next. Okay, so this is the disk method Y. I just explained the disk method X. Now I will explain the disk method Y. When the axis of rotation is the y-axis and one side of the plane area is given by the curve x equals to g times y between y equals to a and y equals to d, then the volume is given by v integrate dc pi y square dy equals to pi integrate dc g times with y square dy. And then the washer method X. If the axis of rotation is the x-axis, the upper boundary of the plane is given by y equals to f times by x. The lower boundary by y equals to g times by x. And the region runs from x equals to a to x equals to b. Then the volume is given by v integrate ba f times by x square minus with g times by x square dx. And I'm going to stop my presentation until here. My group mate Muhyiddin will continue his presentation on washer method Y. Thank you. Okay, washer method Y. If the axis of rotation is the y-axis and the plane area is bounded to the right by x equal to f times y, to the left x equal to g times y, above the by y equal to d, and below by y equal to c. The volume is given by V is a volume integral open bracket f times x times y close bracket square minus
open bracket G times Y, close bracket square dy. Shell method X. If the axis of rotation is the Y axis and the plane area in the first quadrant is bounded below by the X axis above Y equal to F times from X equal to A to X equal to B. The volume is given by V equal to 2 pi integral xy dx equal to 2 pi integral xf times x dx. Shell method Y. If the axis of rotation is the x axis and the plane area in the first quadrant is bounded to the left by the y axis, to the right by y equal to f times y from y equal to c, y equal to d. Then volume is given by v equal to pi integral xy dx equal to 2 pi integral y f times dy. Okey, seterusnya saya bagi Razif solutionnya. Kira-kira. Baiklah, bahagian akhir dalam video ini saya akan menjelaskan tentang soalan yang telah diberikan kepada grup kami dan jalan penyelesaiannya. Mula-mula kita lihat pada soalan, find the volume of the solid of the revolution when the region is rotated 360 degree about x axis. Keyword dia dekat situ adalah 360 darjah pada paksi x. Maka formula mestilah y sama dengan integral BA pi y kuasa 2 dx. Kemudian kita lihat pada graf tersebut. Sekarang kita ada satu lengkung yang dipotong dengan satu garis yang mempunyai persamaan y sama dengan x tambah 2. Persamaan bagi lengkung tersebut pula adalah y tambah x kuasa 2 sama dengan 4. Mesti ingat x axis persamaan mesti dalam bentuk y. Maka kita terbalikkan dia. Jadikan persamaan y sama dengan 4 tolak x kuasa 2. Sebelum tu kita mesti kenal pasti bahagian asal bentuk tersebut dan bahagian potongan, iaitu V1 dan V2. Baiklah, bagi V1 dan V1 bentuk asalnya adalah seperti berikut, dan V2 next. V2 adalah seperti berikut. Baik, balik pada soalan. Okey. Setelah kenal pasti V1 dan V2, maka kita dapat membentuk persamaan bagi V sama dengan V1 tolak V2, di mana V1 merupakan isi padu asal bagi bentuk semi sfera tersebut dan V2 adalah potongan yang tidak terlorik pada semi sfera tersebut. Dan kemudian tolakkan dengan kedua-duanya, kita akan dapat isi padu bagi kawasan berlorik. Baik, sebelum memulakan kiraan, kita perlu kenal pasti sama ada maklumat mencukupi atau tidak, iaitu limit dan persamaan y. Kita tengok pada V1 kan? Baik, V1 kita ada y sama dengan 4 tolak x kuasa 2. Tapi pada graf dia tidak beri limit, maka kita perlu cari limit dahulu. Lihat pada kotak belah kanan, kita ada jalan kerja untuk mencari limit, di mana saya buat persamaan V1 sama dengan persamaan V2, iaitu 4 tolak x kuasa 2 sama dengan x tambah 2. Terbalikkan, jadikan sama dengan kosong, x kuasa 2 tambah x tolak 2 sama dengan kosong. Persamaan kuadratik kita boleh factorize. Kita akan dapat x tolak 1, x tambah 2 sama dengan kosong, maka jawapan akhir x sama dengan 1, x sama dengan negatif 2. Negatif 2 belah kiri, 1 belah kanan. Maka A sama dengan negatif 2, B sama dengan 1. Setelah selesai kita mencari limit, barulah kita boleh mulakan mencari V1 kita. Lihat pada jalan kerja dia, integral 1 negatif 2 pi y kuasa 2 dx. Gantikan y dengan persamaan V1, kita akan dapat 4 tolak x kuasa 2 dalam kurungan kuasa 2 dx.
Setelah itu kita kembangkan dan kita akan dapat X kuasa 4 tolak 8X kuasa 2 tambah 16. Integratekan persamaan tersebut, kita akan dapat X kuasa 5 per 5 tolak 8X kuasa 3 per 3 tambah 16X. Masukkan nilai, gantikan nilai X dengan 1 dan negatif 2, tolak kedua-dua nilai tersebut, kita akan dapat 13.53 tolak negatif 17.1 dan jawapan akhirnya sama dengan 30.6 pi. Itu adalah isi padu bagi V1. Dan kemudian kita pergi ke V2. Okey, V2. V2 sama saja, masukkan nilai, gantikan Y iaitu X tolak 2 kuasa 2. Dan kemudian di sini saya mempermudahkan jalan kerja dengan jadikan sama kuadratik tersebut dalam satu ungkapan iaitu X darab X tambah 4 dx. Dan integratekan dia, masuk seperti biasa, masukkan nilai 1 dan negatif 2, tolakkan kedua-dua nilai tersebut. Kita akan dapat 12.5 tolak negatif 8, jawapan akhir 20.5 pi. Setelah dapat V1 dan V2, maka bolehlah kita cari isi padu yang berlorek, iaitu V sama dengan V1 tolak V2. Masukkan nilai 30.6 pi tolak 20.5 pi, maka jawapan akhir kita 10, V sama dengan 10.1 pi. Baik, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, sekian daripada kami. Okey, saya harap video ni memberikan penjelasan yang agak jelas bagi sesiapa yang mencari subtopik application of integration untuk how to find volume. Saya harap ianya agak membantu. Sekiranya suka dengan video ni, tak keberatan, silalah tekan button like di sana. Dan untuk dapatkan video daripada kami yang seterusnya atau daripada saya yang seterusnya, silalah tekan subscribe. Dan terima kasih kepada sesiapa yang menonton. Terima kasih yang menonton. Kami nak mengucapkan terima kasih. Jadi Assalamualaikum kepada semua. Take care.